Sabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan di antara bukti adanya perbezaan iaitu kapasitas, mana istiadat, persiapan dan lainnya dalam kontesi bawaan qabilah, ya, qabiliyah. Oh, payah baca Umi. Kalau di Arab senang, iaitu qabiliyah fiqhiyah dalam diri masing-masing. Penerimaan, pembukaan yang ada dalam diri itu adalah dalam masing-masing diri hamba Allah Ta'ala ini, kerana engkau tahu bahawa di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau mempercayakan kepadanya, kau berikan amanah kepadanya dengan penuh kepercayaan berupa harta yang banyak yang berlimpah, dia akan mengembalikannya kepadamu semua seperti ketika engkau menyerahkan harta itu kepada, mana dia tidak melakukan khianat walau sedikit pun, tanpa mengubah ataupun mengkhianatinya. Itu tidak lain adalah berkat kejernihan fitrah yang bagusnya, ialah isti'dad, mana persiapan qalbi dia, dan qabiliyah, yakni apa? Hati dia tadi yang baik, yang suci, ada jadi begitu. Dan amanah dia jaga dengan baik. Wa minhum man in ta'manhu itu ismam, baca dengan ismam. In ta'manhu bidinarin, sama atas dia tadi. Min ahli kitabi in ta'manhu bidinarin yu'addihi ilaih, yani wa minhum man in ta'manhu bidinarin. Dan sebaliknya di antara mereka ada orang yang jika engkau mempercayakan, mana engkau memberikan amanah kepercayaan kepadanya 1 dinar atau kurang dari itu, dia tidak mengembalikannya kepadamu kerana kebusukan diri dan kebusukan qabiliyahnya, ialah potensi fitrah dia, itulah hati dia tidak elok. Itu maknanya berpunca daripada apa? Segala-galanya qalbi insan. Kalau dia baik, semua baik. Kalau dia rosak, semua akan jadi rosak. Illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali jika engkau selalu menagihnya terus. Mana letakkan duit dia 10,000 habis ataupun tak banyak 100 pun hilang, kecuali kita minta menagihnya terus menerus
meminta amanah yang engkau titipkan kepadanya tanpa engkau pernah berhenti mendesak dia. Baru dibagi. Kadang tak bagi habis pun. Betul, ada perangai manusia yang berbagai-bagai sebab hati manusia itu tak sama. Orang panggil apa? Rambut sama hitam. Hati pun banyak hitam. Rambut sama hitam, hati pun banyak hitam. Allah karim. Dia tak sama antara. Betul, ilmu qalbi, ilmu yang paling penting. Beriman tu duduk di situ. Sifat-sifat kemuliaan semua duduk di situ. Bila dia settle bersih, kalau dia baik, maka baiklah semua. Baik yang wasak semua. Inna fi jasad bin Adam mudghah iza saluhat salih sa'id jasad kullu. Wa iza fasada sa'id jasad kullu. Ala wahil qalb. Dan jasa anak Adam dia sekepul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia wasak, semua wasak. Itulah dia. Jadi sini ada dua pemisalan yang Quran datangkan. Ada yang itu biar amanah, dia jaga dengan betul. Sebagaimana rupa dia menerima, begitulah rupa dia mengembalikan. Dan satu lagi yang tak baik, wasak habis. Dia buat hal, dia ambil payah nak pulang lah. Macam-macam. Dia desak betul baru dia pulang. Kadang waktu berlaku pun tak sempurna. Bila ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam, seorang daripada pendeta yang masuk Islam, yang bagus, yang mana dia tengok dia Al-Quran tu dia beriman. Tak ada banyak, sebab dia pakar bahasa. Dia tengok dia, wah ini bukan tulisan manusia, ini merupakan apa? Memang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia beriman, senang ni. Itu Abdullah bin Salam. Satu lagi Abdullah bin Ubay. Itu berat tu, bapa munafik. Ketiga, seorang Quraisy menitipkan kepadanya wang sebanyak 1,200 uqiyah emas. Diberikan amanah pada dia. Ternyata dia mengembalikan semua wang itu. Satu sen pun dia tak ambil mana. Tetapi kemudian muncul iaitu Fanhas bin Azura yang juga dititipkan oleh seorang Quraisy wang sebesar 1 dinar, tak banyak sikit. Tetapi ternyata Fanhas menyangkal adanya tuan yang dititipkan wang. Mana ada, kata awak simpan, kata tak ada kepada. Sebab tu disuruh kita apa, buat sekarang perjanjian, surat dan sebagainya, supaya saksi dan sebagainya, supaya tidak berlaku keadaan-keadaan buruk. Padahal kedua orang ini sama-sama kafir dan sesat serta sama-sama hanyut dalam kerosakan. Ini sebelum Islam. Abdullah bin Salam akhirnya masuk Islam. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyyin sabila wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Yang demikian itu, yakni perbuatan sebagian orang Yahudi seperti Fanhas, itu adalah bi annahum, lantaran mereka itu menghalalkan harta orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Ini bukan agama dia, halal semua itu. Tu. Mereka mengatakan tidak ada dalam kitab kami yang diturunkan bagi kami daripada Tuhan kami terhadap hak orang-orang ummi. Makna jalan, maksudnya tidak ada aturan untuk dijatuhkan hukuman terhadap kami atas perbuatan kami terhadap orang-orang ummi, kerana mereka tidak termasuk ahli kitab. Dia rasa dia hebat dan memandang orang lain hina. Sama macam Yahudi. Yahudi dia punya rukun macam tu. Dia tak perlu banyak, dia tak perlu pada majority, dia perlu pada kuantiti. Dia kata dia yang terbaik. Segala yang bukan Yahudi dalam dunia ni sama talak dia macam binatang. Dia tak ada harga langsung. Sebab tak ada apa dia. Bunuh pun tak apa. Itu perangai jahat. Itu perangai Yahudi. Orang itulah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan dengan ucapan itu mereka berkata bohong dan didusta terhadap Allah, kerana sebenarnya di dalam kitab mereka tidak pernah disebutkan kebatilan semacam itu. Tapi mereka mengarang-arang, mengikut nambah
cerita sebagai bentuk pembangkangan, padahal mereka juga mengetahui bahawa itu adalah kebohongan mereka. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW bersabda, baginda bukan beliau, beliau tu bunyi tak bersedap kalau kita tak berbeliau. Baginda SAW bersabda, ketika ayat ini diturunkan, musuh-musuh Allah telah berdusta. Tidak ada sesuatu pun pada masa jahiliah melainkan semuanya berada di bawah kakiku, kecuali amanah, kerana diserahkan kepada orang-orang baik dan orang jahat. Itu Allah. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan sedemikian, sebenarnya demi kebenaran selalu ada jalan untuk mengekam benda yang baik, benda yang lurus, ya, ada saja ujian itu, dan membalas mereka, kerana itu adalah hak setiap hamba Allah yang beragama dan mengikuti keyakinan, apapun jika mereka melakukan pelanggaran. Allah. Dan siapa menepati di antara mereka janji yang dibuat dengan Allah dan hamba-hamba Allah, dan bertakwa, akan takut kepada murka Allah jika ia tidak menepati janjinya. Jika ia bertakwa, ia menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa dan meridai mereka, menyempurnakan pahala mereka, serta menambah anugerahnya untuk mereka. Itu kelebihan insan yang bertakwa, iaitulah menjunjung segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Qala ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kemudian kalau berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukar, menjual beli, mana janji Allah Ta'ala, perjanjian dengan Allah yang mereka buat dengan Rasulnya, dan aiman, mana sumpah-sumpah mereka yang berat sehingga sulit bagi mereka untuk menepatinya, seperti ucapan mereka, demi Allah ia pasti akan beriman dan menolongnya. Itu semua ucapan besar dengan harga yang sedikit, pada bentuk kenikmatan dunia seperti memakan uang suap, mana rasuah, demi mananya melanggengkan kekuasaan mereka. Mereka itu orang-orang yang mengganti ayat Allah dan merugi. Mana orang-orang yang menukar ayat-ayat Ta'ala, dijual ayat Allah dengan harga dunia sedikit. La khalaqa, dan tidak dapat bahagia, tak dapat pahala, lahum, bagi mereka itu, fil akhirah, mana bagi mereka kehidupan di akhirat, yang merupakan negeri usul, ya, negeri kesampaian mereka pada Ta'ala dan penentuan. Dia panggil darul usul wal qarar, ya, negeri untuk mereka bersampai kepada Allah Ta'ala. Kalau sebenar-benar beriman, situlah tempat makrifat sebenar dibuka, dan negeri ketetapan mereka di sana. Tapi mereka, oleh kerana itu, mereka tak dapat, ya, mereka telah membatalkan perjanjian dengan Ta'ala. Maka Tuhan tak akan berbicara dan tidak akan melihat rahmat dengan pandangan rahmat sebagai azab untuk mereka.
Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, kerana Allah Ta'ala tidak sudi berbicara dengan orang-orang yang menentang semua manifestasi nama-nama indahnya, iaitu Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya yang luhur. Dan Allah Ta'ala pula tidak akan melihat kepadanya mereka pada hari kiamat. Padahal Tuhan melihat pada sifat dia, termasuk tidak melihat dengan sifat melihat secara kasih sayang dan rahmat tak. Bahkan mereka dalam kemurkaan dengan pandangan rahmat, sehingga terpancarlah cahaya keesaan zatnya yang keluar daripada alamul amr, yang merupakan kelompok terbanyak, dipanggil Al-Aswadul A'zam. Ia dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW pada permukaan cermin hati mereka itu. Iaitu kegelapan diam yang besar, menyebabkan mereka tak dapat hidayah. Kemudian wala yuzakkihim walahum azabun alim, dan Allah Ta'ala tidak pula menyucikan mereka. Allah Ta'ala tak berikan keampunan kepada mereka, dosa mereka akan dibalas dengan azab mana. Tidak akan memuji dan menoleh kepada mereka, sebab ketika Allah memuji dan menoleh ke arah pada hamba-Nya yang cermin hati mereka menggilap dan bersih dari segala bentuk perhatian kepada selain Allah, mana hati yang tetap tidak beranjak berpusing kepada makhluk, maka itu dapat rahmat Tuhan. Maka pada permukaan cermin itu adalah terpantunnya sinar tajalli jamal dan jalal. Mana hati yang cantik itu ialah sinaran, dia akan ternampak. Itu hasil sebenar jamal, jalal, dan tajalli dia panggil lutfi, dan tajalli al-qahri. Mana banyak tu, segala asma'ul husna ditajallikan setiap saat, sehingga kalian pun menjadi lurus dan tetap berada di atas jalan lurus yang merupakan jalan tauhid kepada Allah Ta'ala, yang sangat hebat Tuhan. Allah. Jadi golongan ini lahum, bagi mereka dalam keadaan mereka keadaan seperti itu, telah tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki, mereka berlaku khianat, maka bagi mereka ini azab berupa keterusiran, mana mereka diusir daripada rahmat dan kasih sayang Tuhan, dan keterhalangan, mana mereka terhijab, terusir dan terhijab mereka dari Allah Ta'ala. Itu panggil lahum azabun, mana hati bila terusir, dia tak boleh menghadap Tuhan, dia terhalang, tidak nampak kebesaran Tuhan, itu hati yang sedang menerima azab ini. Dan azab ini panggil azabun alimun ay mu'lim, mana yang pedih, yang menyakitkan dengan rasa sakit yang tidak terlampaui oleh apa pun, kerana terhalang dari wusul, mana pada puncak segala wujud, mana tak sampai kepada makrifat yang sebenar. Itu sebenarnya azab. Kalau makrifat itu nikmat, dipanggil syurga, makrifat yang sebenar dipanggil syurga, jannatul muajjalah. Maka kalau tidak kenal Tuhan, itu dipanggil narul muajjalah, neraka yang disegerakan. Sebab bila tak ada makrifat, jiwa manusia akan panas. Contoh terutama macam orang-orang kafir, terang, mana ada kesejukan dalam jiwa mereka, pening, mereka dah banyak harta pun pening lagi, kejar gambar-gambar sampai akhirnya malakul maut sampai kan. Atau dunia mereka tak ada ketenangan, kerana terhalang daripada usul pada puncak segala wujud, apa dia, huwallah Ta'ala. Dan apa tu, husul adalah penderitaan, dan husul adalah penderitaan yang paling menyakitkan. Wusul makna sampai, lawan dia itu usul, itulah ketidak, makna kesampaian seorang tadi. Adalah penderitaan yang paling menyakitkan bila jiwa manusia tidak terbuka dengan Tuhannya. Kemudian kita berlindung kepada Allah daripada murkanya. Tidak ada daya selainnya, dengan Allah Ta'ala, selain hanya dengan Allah. Semua itu adalah billah, minallah, billah, ilallah, seterusnya. Begitulah maknanya, dari dia, dengan dia, dan semua kepada dia. Itulah nikmat sebenarnya bila makrifat kepada Allah dibuka.
Kemudian wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kazib ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.